Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat kita sama-sama melaksanakan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah. Kita dapat kita tunggu kita bersama-sama untuk berkongsi ilmu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tanazi Abdul Rahman dengan kitab Sirah Nurul Yaqin. Demikian saya berbicara dengan sekalian yang sudah menonton kita, silakan Al-Fadhil Ustaz. Mungkin pertama kali bahasanya. Kali ketiga. Lupa. Bisa ke? Madam sampai tang. Tang ni ha. Benda dia wafat. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. Yang dirahmati pengurusi Al-Fadhil, pengurusi majlis petang ni, Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menunaikan sembahyang asar berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada petang ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada petang ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di insya-Allah petang ni kita sambung pengajian Ustaz Zamri, bukan pengajian saya lah, kita tolong sambung pengajian yang tuan-tuan, puan-puan dah belajar sebelum ni dalam sirah Nurul Khadim dan Nurul Yaqim. Dah masuk pada wafat kematian bonda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya bonda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam biasa kalau kita mengaji sirah ni, dengar sahaja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita berselawat. Jangan sampai seperti mana yang khutbah maksur yang kita duk dengar selalu ketika Nabi nak naik khutbah, tiap-tiap tangga Nabi ucap amin, amin, amin 3 kali amin. Salah satu amin yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang doa tu malaikat Jibril, yang mengaminkan itu ialah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia doa malaikat Jibril? Celakalah di kalangan umatmu yang apabila disebut namamu mereka tidak berselawat ke atasmu. Jadi start pada hari ini sampailah bila-bila dengar sahaja Nabi kita disebut, kita terus sebut sallallahu alaihi wasallam. Kerana benda ni benda yang sangat utama. Benda yang sangat utama. Kalau sembahyang Allah sebut aqimus salah, dirikan sembahyang. Agak-agak Allah sembahyang tak? Allah tak sembahyang. Allah suruh kita keluar zakat, Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita pi haji, tapi Allah tak pi haji. Tetapi hak selawat ni selalu kita duk dengar. Tadi pun dengar Tuan Haji tadi pun kita dengar tadi ni Tok Khatib. Tok Khatib duk wasiat usikum wa iya bitaqwallah. Lepas tu dia akan wasiat satu lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mula dulu kalau hak sembahyang Allah sebut aqimus salah, Allah suruh kita sembahyang. Tetapi selawat Allah Subhanahu wa taala mula dulu, innallah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu baru dia suruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, selawatlah. Dia Allah mula dulu, lepas tu Allah Subhanahu wa taala suruh kita selawat. Baik. Jadi petang ni kita masuk pada kewafatan bonda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tuwafiyas ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah. Ibunya meninggal dunia ketika dalam perjalanan pulang dari Madinah. Ketika itu baginda berumur 6 tahun. Tu nak abang kata Nabi hidup bersama dengan ibunya bukan lama. Ada riwayat kata 2 tahun yang bersama dengan ibunya. 4 tahun dia bersama dengan ibu susuannya, Halimatu Sa'diyah. Bukan lama pun. Ni kita ni patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, nikmat yang mana yang kamu nak dustakan. Nikmat yang mana yang kamu nak dustakan. Allah Subhanahu wa taala bagi kita ni tuan-tuan, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Tetapi Nabi kita umur 6 tahun, Allah Subhanahu wa taala panggil jemput ibu yang hak tercinta tersayang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dahlah masa kecil tak dan nak berjumpa dengan ayahnya, dah disebut dengan anak yatim. Anak yatim piatu yang tidak ada ayah, yang tidak ada ibu. Umur berapa bulan mengandung, yang tuan-tuan pun dah maklum sebelum ni, meninggal ayah dia. Lepas tu duduk dengan ibu susuannya hampir 4 tahun. Berulang alik ibunya berjumpa.
Dan ketika minta hantar balik bertemu dengan ibunya, maka minta supaya diajak anaknya supaya menziarahi pusara ayahnya di Madinah. Pusara ayahnya di Madinah. Tu nak abang kata Nabi yang mana yang Allah Subhanahu wa taala uji Nabi kita tu. Hakikatnya Nabi ni tidak bergantung dengan siapa-siapa. Peringkat kanak-kanak pun Nabi hanya bergantung semata-mata. Nabi dididik semata-mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok Nabi masa kecil dah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala akan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Aminah bin Wahab. Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Ni keturunan Nabi ni dia sampai kepada bin Kilab bin Murrah. Bin Kilab bin Murrah. Hasil keturunan ibu dan ayah Nabi ni hasilnya keturunan yang sama sampai kepada bin Ka'ab bin Kilab bin Murrah. Kan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah bin Qusay bin Kilab. Ni Kilab ni hak keturunan sebelah ibu Zurah bin Kilab bin Murrah. Asalnya keturunannya keturunan yang baik-baik. Kalau keturunan Nabi sampai kepada siapa? Mungkin tuan-tuan dah belajar sebelum ni, sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama Nabi kita kalau saya sebut salah, tuan-tuan tolong betulkanlah sebab panjang. Keturunan Nabi ni sampai panjang, sampai kepada Nabi Ismail, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Hamaisa bin Salaman bin Aus bin Baus bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nasyid bin Hazah bin Baldah bin Ya'lah bin Naisi bin Maki bin Id bin Amkhar bin Ubay bin Ada'a bin Hamdan bin Simbad bin Yatribi bin Yahzam bin Yalham bin Ara'i bin Id bin Daisham bin Afu'at bin Musyik bin Nahi bin Zarih bin Sumi bin Muzi bin Iwadah bin Aram bin Qaidam bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Saya pernah sekali dululah pernah forum dengan almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz di suatu tempat. Saya sebut ni lah. Saya sebut lepas masa habis forum, dia sembang lah. Dia kata ustaz dia melawak dah. Dia orang yang tawaduk. Dia kata ustaz ana tahu sampai Adnan, ustaz tahu sampai Ismail. Kalau ustaz tipu saya pun tipu lah. Dia kata kalau ustaz tipu pun tipu lah. Kadang-kadang kita ni banyak-banyak dicampur hak kawai kemudian. Jadi hak tuan-tuan kalau yang hafal tu tolong perbetulkanlah kod hak ke depan pergi ke belakang. Dia kata ustaz saya hafal sampai Adnan ustaz sampai Nabi Ibrahim ni, kalau ustaz tipu saya pun tipu lah. Saya gelak dia. Almarhum saya pernah forum di Kampung Pelek pada tahun 2016. Saya pernah ingat dia sebut, dia kata kita ni tuan-tuan nak masuk syurga dia kena ada buku akaun, dia kata. Saya ingat sampai lah. Dia kata kita ni dia kena masuk syurga mesti ada buku akaun. Kalau kita nak simpan duit kena ada buku akaun. Tak ada buku akaun tak boleh simpan duit.
Begitu juga kita nak masuk syurga, dia kena ada buku akaun. Tak ada buku akaun ni, amalan-amalan lain Allah Subhanahu Wa Taala takkan terima, takkan masuk dalam buku akaun ni. Apa dia buku akaun dia? Dia kata 24434. Jangan duk pitikam pula lah. Ni almarhum beritahu. Almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Dia sebut ini nama akaun dia 24434. Agak-agak apa tuan-tuan? Semayang subuh 2 rakaat, semayang zuhur 4 rakaat, semayang asar 4 rakaat, semayang maghrib 3 rakaat, semayang isyak 4 rakaat. 24434. Tak ada yang ni dia kata habis. Kerana dia kata sembahyang tu adalah tiang agama. Tiang agama kena sempurnakan sembahyang. Tu sembahyang tu benda yang sangat penting. Baik. Dia kata ibunya meninggal dunia ketika dalam perjalanan nak balik dah. Jarak di antara Mekah daripada Madinah tu, tempat yang dia meninggal tu jaraknya kalau lebih kurang 270 km. Lebih kurang. Tempat tu tempat larangan lah, ni tak boleh masuk lah. Kalau dia masuk salah, kalau ditangkap di penjara kalau lah. Dan kubuknya dia ada beritahu kubuk dia pun dah diratakan dah. Kubuk ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makam dia. Dan tak boleh masuk tempat tu. Maksudnya jarak daripada Mekah nak pergi ke Abwaq, daripada tempat kebumian ibu Nabi tu jaraknya 270 km. Kalau kita lebih kurang KL lah kot tu. Jauh jugalah. Maksudnya perjalanan Nabi dengan ibunya, dengan Imam Uman, dengan pembantunya, maka perjalanan begitu jauh. Sampai di tengah jalan nak jadi cerita, ibunya sakit tenat. Dahlah baru jumpa dengan ibunya, pergi ziarah dengan adik-beradiknya di Madinah dalam tempoh sebulan. Dalam perjalanan balik ibunya sakit tenat. Dekat-dekat dia nak meninggal tu dia panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil duduk sebelah kepalanya, dia beritahu pada anaknya. Dia kata, wahai anakku, yang hidup pasti akan mati, dan yang muda pasti akan tua. Yang hidup pasti akan mati. Tak ada orang yang tak mati. Termasuk rasul-rasul yang mulia pun Habibullah juga dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti mati. Allah pun sebut dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang hidup pasti akan mati. Bila? Wallahu a'lam. Allah pun sebut dalam Al-Quran, dalam surah tak silap surah Al-Jumu'ah, Allah beritahu. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Allah kata, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia akan datang berjumpa dengan kamu. Kematian yang kamu lari daripadanya, dia akan mai jumpa kita. Bila tak tahu. Kalau tahu ajak makan cakotiau pun tak mau dah ni. Kalau tahu lah, tu Allah tak bagi tahu. Rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tahu lah, jom kita pergi kena cakotiau special, aku belanja hang. Agak-agak mau tak? Tak mau ah. Tu Allah rahsiakan supaya kita bersedia bila-bila masa sahaja Allah Subhanahu Wa Taala akan jemput. Tu ketika mana dekat nak wafatnya ibu Nabi, Nabi dipanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu, dia kata, tiap yang hidup, wahai anakku, tiap yang hidup pasti akan mati. Tiap yang muda pasti akan tua. Kita dulu muda lah, tua dah. Hari tu kita pergi buh minyak yang duk kaunter jaga pan minyak tu, panggil pakcik dah. Hari tu kita pergi pasar malam, seorang ibu bawa anak dia kata, mama Tok Wan.
Panggil Tok Wan dah kita. Maksudnya apa? Kita duk perasan macam muda lagi, tapi orang panggil kita Tok Wan dah. Orang panggil kita Pak Cik dah. Hakikatnya apa? Kita pasti akan menuju kepada benda tu. Pasti kita yang muda akan pergi kepada tua. Yang hidup pasti kita akan mati, mesti mati. Sebab apa mesti mati? Sebab kehidupan dunia adalah tempat untuk diuji. Diuji. Apa-apa selagi mana kita hidup, kita orang yang beriman ni, selagi mana kita hidup, selagi itulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mau uji, mati habis ujian dia. Maksudnya mati sahaja, bermulalah balasan. Sama ada balasan tu baik ataupun buruk. Dua tu aja lah. Tu Nabi kata orang yang rasa aman di dunia, dia tidak akan rasa aman di akhirat. Orang yang atas dunia dia aman. Tok Bilal duk panggil as-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Dia an-nautu khairum minas salat. Tidur lebih baik daripada sembahyang. Mudah seronok dah. Seronok tidur. Tapi Nabi kata orang yang rasa aman atas dunia, di akhirat besok dia takkan rasa aman. Kita petang ni susah main duk dengan lenguh, mengantuk dan sebagainya. Orang boleh tidur, waktu ni sedap tidur. Tapi kita susahkan diri untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat esok mudah. Jadi kita pilihlah nak mudah di dunia ataupun mudah di akhirat. Cuma kita atas dunia kita duk minta selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi baginda ketika berjalan pulang daripada Madinah, maka wafatnya ibu Nabi kita. Ketika Nabi umur 6 tahun, sekejap sahaja bersama dengan ibunya, maka ibunya pula dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Nabi yatim piatu. Nabi ni yatim piatu, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Maka dibawa balik pembantunya, balik jumpa adik-beradiknya lah di Mekah tu. Pakat sambut dengan dalam keadaan kesedihan. Sambut dalam keadaan kesedihan lah. Pak-pak menangkan dia. Termasuk jugalah Tok Wannya Abdul Muttalib, sayang sungguh dah dekat cucu ni macam kita lah. Dulu dengan ayah tak berani kita, tapi mai dengan cucu merata cerok kampung dia bawa. Begitu juga dengan Abdul Muttalib, sayang sungguh dekat Nabi kerana hamparan yang duduk tu, hamparan di bawah Kaabah tu ada satu hamparan tu anak-anak Abdul Muttalib tak berani duduk situ. Anak-anak Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi tak berani duduk di atas hamparan tu. Tapi yang pergi duduk siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Tak marah pun. Maka mai gosok belakang Nabi, sayangnya dekat Nabi. Sayang sungguhlah dekat cucu Nabi ni. Kerana apa? Nampaklah dari segi wajah Nabi ni orang satu masa nanti, Nabi ni orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata baginda berumur 6 tahun, 4 tahun ketika bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Wa qad dhahaba ila al-Madinati li ziyarati qabri abih wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Ibunya pergi ke Madinah untuk menziarahi perkuburan bapaknya, datuknya Abdul Muttalib, turut serta dalam perjalanan itu. Diikuti juga oleh tok wannya Abdul Muttalib. Ada riwayat kata sebulan perjalanan, sebulan pi ke Madinah. Ada riwayat kata 2-3 bulan. Maksudnya perjalanan tu pi berjumpa dengan adik-beradik, iaitu adik-beradik ni ibu Nabi, iaitu Aminah bin Wahab. Baik. Ada yang berpendapat begini bersama ibunya, dan Ummul Aiman pergi ke Madinah selepas kewafatan ibunya. Ummul Aiman buat begina pulang ke Mekah. Ada riwayat kata
Yang pi tu bukan dengan ibunya, pendapat kata, tapi hak selalu kita dengar ni dia bersama-sama dengan ibunya. Ibunya ketika balik dengan tiba-tiba Aminah sakit tenat. Dengan sakit tenat, maksudnya dia meninggal dalam perjalanan dikebumikan di Quba. Maksudnya di antara Mekah dan Madinah, jaraknya kita sebut tadi ni lebih kurang 270 km. Baik. Wa qad fi nasbil abwahi wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Ibunya dikebumikan di Abwa, iaitu sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah, namanya Abwa. Tengah-tengah lah di padang, maksudnya perjalanan kita tengok ke mana ada pokok tuan-tuan. Tak ada pokok, pi dalam keadaan apa? Dengan menunggang unta. Bayangkan perjalanan tu, susah payahnya perjalanan orang-orang dahulu ni, dengan kenderaannya unta tu. Kalau Allah sebut dalam apa, dalam Al-Quran, tidakkah kamu melihat unta? Unta yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan unta tu, dia sanggup ikut perintah tuannya walaupun menghadapi dugaan yang berat, ikut perintah tuannya. Afala ya'lamu, surah tentang unta yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita perhatikan. Tentang unta yang ada sifat kesabaran, menanggung bebanan tuannya walaupun berjalannya ratus-ratus kilometer, dia sanggup bawa bebanan tuannya, tak pernah mengut. Tetapi manusia mengungut. Allah Subhanahu Wa Taala bebankan sikit perintah, tetapi manusia tu kadang-kadang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang namanya unta bawa bebanan yang begitu banyak, berjalan pula di tengah padang pasir yang panas terik, tak ada pokok, sanggup sabar mentaati perintah tuannya. Bebanan yang dia bawa tu berat dah, berat. Tetapi manusia terkadang-kadang perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat tu, kadang-kadang perintah bukan berat mana pun. Sebagai contoh perintah-perintah yang khusus ni, sembahyang ke, mengaji ke, puasa ke, lama dah. Sekejap kalau sembahyang 5 minit. Kalau puasa setahun sebulan sekali, setahun sebulan, tu pun waktu siang. Malam kita balun. Zakat pun cukup haul nisab. Haji pun kalau pergi daftar lah 2140 baru boleh pergi. Agak-agak pindah kampung Batu Dua tak ada nak pergi. Nak apa kata perintah-perintah yang hak manusia yang Allah bagi ni sedikit sahaja, disebut dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Mampu untuk kita buat, tetapi manusia tu lawan perintah Allah SWT. Manusia tu sombong akan Allah SWT. Bayang ke perjalanan masa tu dengan Nabi, umur dia 6 tahun, perjalanan pada Mekah ke Madinah tu jaraknya ratus-ratus kilometer, sanggup meredah panas padang pasir, debu dan sebagainya, sebab menghadapi ujian daripada Allah Taala. Daripada bila lagi? Daripada kanak-kanak lagi Nabi tu diuji oleh Allah Subhanahu Taala. Tu Allah Subhanahu Taala sebut dalam Al-Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya kata Allah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik. Nabi kita tu contoh ikutan yang baik. Bagi ibadatnya, di segi bab munakahatnya, bab muamalatnya, semuanya baik belaka. Contoh ikutan yang baik. Kena ikut cara Nabi, cara berpakaian, cara makan, cara bersama, cara merintah. Ikut cara yang hak Nabi bawa. Kerana apa yang hak Nabi buat semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita umat Nabi Muhammad ni patut-patut rasa beruntung kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang Nabi
yang disebut dengan penghulu segala nabi, yang nabi dah berwasiat kepada beritahu kepada umatnya. Nabi kata apa? Semua umat aku akan masuk syurga. Semua umat aku ni semuanya masuk syurga, kecuali orang yang tak mau saja. Tak mau saja. Sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah di kalangan umatmu tu yang tak mau masuk syurga? Nabi kata ada. Man ata'ani dakhadal jannah. Siapa yang taat kepada aku masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tak mau ikut aku, dialah yang enggan masuk syurga. Mudah nak masuk syurga, mudah. Macam kita dengar selalulah ustaz-ustaz duk cerita yang bunuh 100 orang, masyhur lah kita dengar hadis tu, bunuh 100 orang. Hak kita pada petang ni pernah tak bunuh 100 orang? Tak ada no. Bunuh 100 orang. Kita bukan bunuh orang, Ustaz. Nak bunuh tikus pun rasa kesian. Tikus boleh bunuh, tu pun rasa kesian. Tahan-tahan kena perangkat tikus. Nak bunuh tak tergamak tu, pergi buang dalam hutan tu. Abang kat tikus. Saya lepas hang ni jangan main rumah saya no. Tak bunuh. Walaupun bunuh pun boleh. Tak bunuh. Tetapi hampa ni bunuh 100 orang. Mai jumpa orang alim, wahai orang alim, saya dah bunuh 100 orang, adakah Allah akan ampunkan dosa saya? Orang alim tu kata, Allah akan ampunkan dosa kamu dengan 2 syarat. Kamu tinggal tempat yang kamu bunuh dan kamu pinuh tempat mengaji tu. Seronok je. Pi belum sampai tempat mengaji, mati dia. Berebut malaikat. Satu malaikat nak bawa dia ke syurga, satu malaikat nak bawa dia ke neraka. Berebut ni hak kuliah pun mai dan duk pun pergi. Jadi ni berebut malaikat. Kuliah pun dia mai dan duk pun dia pergi juga. Ini berebut malaikat. Maka Allah Ta'ala lantikkan seorang malaikat untuk mengadili hamba ni, diukur-ukur tempat yang dia bunuh dengan tempat yang dia nak pergi mengaji. Lebih dengan 1 jengkal sahaja, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan malaikat bawa dia masuk ke dalam syurga. Kita dah tak pernah bunuh 100 orang. Petang ni kita duduk dalam majlismu pula. Ini tak dan duduk lagi. Tu kita tuan-tuan. Mau dengan tak mau Mau dengan tak mau tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam mustika hadis, tentang mustika hadis, tentang Nabi beritahu tentang tugas malaikat mungkar dan nakir, atik dan okid dan atik yang tulis amalan kita tu. Satu, kalau hamba yang buat baik ditulis dengan 1 kebaikan, tulis dengan 10 kebaikan. Buat 1 tulis 10. Hamba yang buat 1 kejahatan, sebelum malaikat belah kiri nak tulis, malaikat belah kiri terlebih dahulu akan bertanya malaikat belah kanan, nak tulis dah ni? Malaikat belah kanan kata tunggu 6-7 jam. Kalau 6-7 jam dia bertabat, tak perlu tulis. Tak tahulah kita tuan-tuan. Mau dengan tak mau tuan-tuan. Mau dengan tak mau sahaja. Jadi nak kata pengorbanan, maksudnya perjalanan yang begitu jauh, meninggal Nabi dalam keadaan Nabi balik dengan pembantunya Ummul Aiman, buat balik hantar kepada tok wannya Abdul Muttalib. Itu nak kata Abdul Muttalib pun ketika mana tahun Abrahah serang Kaabah, nak serang Kaabah tu. Ketika tu Abu Talib lebih kurang umur 70 lebih lah. Bapa Nabi lebih kurang umur 24. Masa itulah depa nak ketika nak pergi menikah, nak kahwin, nak kahwin anak Abdullah dengan ibu Nabi Aminah ni. Ketika minang, Abdul Muttalib pula kahwin pula dengan Halak. Kahwin dengan Halak, ibu kepada pak menakan Nabi, iaitu Hamzah, sepupu kepada Aminah. Depa dulu kahwin ramai. Nak kira ni Aminah dengan anak Abdullah, anak Abu Talib, nak kira nak menikah. Abu Talib menikah pula dengan pupu Aminah, nama Halak. Dalam perkahwinan tu dapat anak namanya Hamzah. Hamzah tu pak menakan Nabi tu. Kena belah isteri, belah mak Nabi. Belah nak mak Nabi lah. Tu dia ibu susuan dengan Nabi lah, bersama dengan Suhaibah. Maksudnya ibu susuan bersama dengan Hamzah, iaitu orang suruhan Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab. Maksudnya nyusan tu maksudnya perkongsian di antara Hamzah dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Ibunya dikebumikan di Abwa, iaitu sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Fahadanashu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdul Muttalib. Ummul Aiman menjaga baginda beliau merupakan khadam kepada Abdullah bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu pun kisah ketika mana buat pergi kepada tok wannya Muttalib tak lama juga 2 tahun. 2 tahun tu Nabi hidup ni tak lama. Yang lama pun dengan Abu Talib, pak menangkan Nabi. Pak menangkan Nabi. Yang disebut riwayat kata pak menangkan Nabi ni akhir kehidupannya tak dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Walaupun dia jaga Nabi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak pilih dia untuk terima Islam. Wallahu alam lah. Ada ayat begitu turun beritahu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bimuhtadin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tak boleh bagi petunjuk kepada orang yang kamu sayang, sesungguhnya akulah kata Allah yang akan bagi petunjuk kepada siapa yang aku suka dan aku mengetahui siapa yang aku bagi petunjuk. Jadi hak benar hidayah petunjuk ni bukan kerja kita. Kerja Nabi menyampaikan, yang Nabi bagi petunjuk ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kita pun kadang kita buat kuliah, buat tazkirah, buat pengajian, kadang-kadang kat rumah pun dia tak main. Sebab apa? Benda petunjuk hidayah ni bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Jangan sampai peringkat sampai Allah Subhanahu Wa Taala peteri hati kita ketika tu habis dah. Peteri hati yang Allah sebut dalam surah tak silap surah Baqarah ayat 6 kah? Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'azabun 'azim. Orang yang kafir tu Allah kata, orang yang ingkar tu kata Allah sama saja, bagi amaran ke tak bagi amaran, bagi peringatan ke tak bagi peringatan, sama saja. Sama saja kata Allah. Hum la yu'minu, mereka takkan beriman. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah dah peteri hati dia. Peteri habis lah. Kalau gam-gam boleh gagah no? Boh gam boleh lah. Tapi kalau peteri ni payahlah. Khatamallahu ala qulubihim. Allah peteri hati dia, pendengaran dia, penglihatannya, risyawah, ada penutup. Penutup ni habis kalau ada penutup pibulan sungai pun dia tak masuk dah. Kalau dia buka, letak tengah-tengah hujan rabu-rabu pun dia ayak masuk. Tapi Allah kata ada penutup. Bagi mereka kata Allah azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Dia kata Ummul Aiman menjaga baginda beliau merupakan khadam kepada Abdullah bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga, dia buat balik, buat bertemu dengan kopak menakan dia dan sampai kepada tok wannya Abdul Muttalib, maka diberi kasih sayang oleh tok wannya sehingga tok wannya pula bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih kurang 2 tahun saja, umur 8 tahun berpindah pula kepada bapa menakan Nabi yang dia pula miskin, anak ramai pula, namanya Abu Talib, ramai anak. Tapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang mendidik Nabi, yang menjaga Nabi, maka di sana maka setiap kehidupan Nabi tu ada hikmah-hikmah yang tertentu. Kerana Nabi ni adalah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai utusan, maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengasuh Nabi, mendidik Nabi sehingga Nabi itu diangkat menjadi Rasul ketika mana Nabi umur 40 tahun di Gua Hira, ketika mana terima wahyu yang pertama iaitu surah Alaq, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan. Tu pun ada hikmah. Tu pun Nabi, contohnya Nabi dia disebut dengan
orang yang ummi, yang tak tahu baca, yang tak tahu menulis. Kenapa Allah bagi jadi macam tu? Sebab nak bagi tahu bahawa yang bagi didikan, bagi asuhan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mau orang mengatakan Nabi ni buat sendiri, buat agama sendiri. Itu ada apa? Ada orang-orang kafir Quraisy mengatakan Nabi ni pi masuk kampung-kampung dalam pedalaman, belajar. Ni hak Nabi cerita ni. Hakikatnya benda-benda tu benda yang dibawa oleh orang kafir Quraisy untuk memusuhi Nabi kita. Termasuk yang musuhi Nabi kita bukan orang lain, termasuk Pak menangkan dia Abu Jahal, Abu Lahab, sampailah masuk dalam Al-Quran tabat siada abi lahabin watab. Sampai macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak kata yang memusuhi Nabi tu bukan orang lain. Sama jugalah dengan kita kadang-kadang hak tak terima Islam tu bukan orang lain, kau adik-beradik kita. Yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita bukan hanya dekat Nabi Muhammad saja, bermula daripada Nabi Adam sampailah umat Nabi Muhammad. Maksudnya yang tak terima kadang-kadang kita tengok adik-beradik dia belakang. Nabi Nuh sama juga, isteri anak dia. Nabi Lut pun sama, Nabi Musa pun sama. Nabi Isa pun sama, termasuk jugalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga yang musuhi dia adalah adik-beradik dia. Maksudnya Islam tu dimusuhi mulai pada zaman para anbiya sehinggalah akhir zaman, hari kiamat memang dia ada. Dia akan ada. Tanda Allah sebut dalam Quran, orang Yahudi takkan redha kepada kamu wahai Muhammad sehingga kamu ikut mereka. Tu Nabi sebut dia lah hadisnya, umat aku akan ikut umat-umat terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Satu masa nanti Nabi kata lubang biawak pun kita akan ikut. Itu orang Yahudi. Dan mereka takkan senang siang malam berusaha untuk merosakkan umat Islam. Maksudnya sikit-sikit. Maka kita orang Islam nak kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak kena bersatu. Disebut dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kita ingat kita sampai tentu tuan-tuan, insya-Allah lepas ni ustaz pengajar ni dia akan sambunglah kot no. Iaitu wafatul jaddihi, iaitu datuknya wafat. Di kita berhenti tentu dululah insya-Allah nah. InsyaAllah kita berhenti itu tanda-tanda, iaitu wafatu jaddihi, iaitu datuknya wafat. Di datuk maksudnya kehidupan dengan datuknya tak lama. InsyaAllah dihurai dalam bab ni lah, dalam bab datuknya wafat. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada petang ni dengan tasbih kifarah dan salawat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, terhadap pasangan kami ya Allah, terhadap anak-anak kami ya Allah, terhadap sahabat-sahabat kami muslimin muslimat mukminin mukminat al-ahya'i minhum lambat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya dengan kami ada yang sakit ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya dengan kami ada yang susah ya Allah,
Permudahkanlah kehidupan ya Allah, limpahkan rezeki yang berlimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.